Oke, assalamualaikum, selamat malam semua. Saya nak tes suara dulu. Ada yang tak dengar ke? Kalau tak dengar boleh angkat tangan. Tak pun teks eh. Hello, dengar.
Okey, Assalamualaikum, selamat malam. Saya Firdaus dari KSP 2. Malam ni saya buat MO untuk minggu yang dah berlalu, untuk minggu pertama bulan ni. Kita mulakan dengan Dow Jones. Weekly chart dia dah ada sedikit perubahan trend. Cuma buat masa ni kita masih belum boleh kata betul-betul bullish. Kita berada di kawasan yang agak kritikal buat masa ni. Kita perlukan sedikit confirmation candle untuk completekan kita punya cycle reversal sekarang. Kalau dalam time frame yang kecil ataupun daily, kita dapat tengok yang candle dah ada perubahan structure berlaku buat masa ni lah. Kita ada equal high, kita ada lower high, which is kalau kita zoom out sikit kita akan nampak, dan candle masih belum berjaya break kita punya major support become resistant buat masa ni, dan anything can happen. Saya pun tak tahu nak ke mana minggu depan. Yang dah ada position mungkin boleh start secure dulu apa yang patut. Yang belum ada position, ini mungkinlah waktu yang terbaik untuk mencari entry kalau dia tak melepasi lebih kurang 32,000 K punya level lah untuk next week. So kalau dia dapat turun dan dia dapat sustain above RBS yang berlakunya trend dia punya higher low kedua ni, kita possible boleh anggap boleh berlaku kenaikan lagi untuk completekan satu cycle yang seterusnya. Berubah kepada Nasdaq, dalam weekly candle pun hampir sama, cuma yang Nasdaq kita dapat tengok sepanjang daripada market crash sehingga crash balik, kita dah ada perubahan trend juga dah berlaku. Kita buka kepada time frame daily untuk lebih detail. Buat masa ni kita dah ada significant punya lower high dah lepas. Kita ada lower low, kita ada lower high yang menjatuhkan balik candle ini. Dan sekarang kita dapat tengok perjalanan dia agak cantik lah buat masa ni. Daripada awal bulan Julai sehingga sekarang lebih kurang sebulan seminggu lah. Trading days kita dapat tengok kenaikan dah berlaku dan dah ada structure reversal. Buat masa ni untuk hari terakhir dia ada gap down dan masih ada buyer cuba support supaya tak close terlalu rendah. Buat masa ni kita dapat tengok seller masih control dalam candle formation sekarang. Kalau kata minggu depan Nasdaq turun, saya harapkan dia dapat resting di kawasan 12.67K punya level untuk sideway dan dapatkan satu spike bull candle untuk pastikan ini adalah support area yang kuat lah untuk berlaku ataupun untuk perjalanan ke depan. Untuk Nasdaq dan Dow Jones buat masa ni kita boleh kata dah ada perubahan trend, cuma Dow Jones masih belum ketara dia punya perubahan. Kalau kita refer kepada longer duration punya candle, macam-macam benda boleh berlaku. Kalau kita refer dekat sini pun mungkin ini yang akan berlaku. Tapi buat masa ni banyak orang ataupun ramai trader yang mengharapkan kita boleh keep going bullish buat masa ni lah. Sebab kita dah jatuh hampir setengah tahun daripada awal tahun 2022. Kita beralih ke tanah air kita. Yang ini adalah US oil. US oil kita boleh kata ataupun WTI, minyak mentah dunia yang dijadikan sebagai benchmark pasaran dunia. Dia dah break support untuk setahun lebih kurang lah, kita anggapkan dia dah break major support yang selama ni ada rejection, dan 3 minggu sebelum ni berlakunya penurunan yang agak ketara, dan
counter energi dalam bursa pun nampaknya tak dapat sustain apa yang dah berlaku. Dalam time frame daily pun hampir sama. Setiap kenaikan untuk jatuh lagi. So energi belum ada apa-apa signal untuk kita lah. FBM PLTI weekly daripada 2020 sampai sekarang kita dapat tengok 2022 punya support dah breach, and then kita ada reversal candle berlaku 3 minggu sebelum ni, lebih kurang minggu kedua bulan 7. So kalau kita ya mungkin disebabkan harga stok dah mungkin terlalu murah untuk diabaikan, that's why kita dapat tengok kenaikan yang agak kuat untuk 3 minggu berturut-turut. Dalam time frame daily, structure dah ada berlaku perubahan. Kita ada lower low lebih kurang 1409 mata, dan kita dapat candle yang buat continuation dan ada reversal. Buat masa ni banyak analis yang targetkan resistance seterusnya adalah lebih kurang 1530, somewhere around here. Cuma kita kena ambil kira juga bulan 8 ni banyak earning season, earning report akan keluar daripada company-company tech dan industrial. So untuk siapa-siapa yang baru nak mencari entry, kena perhatikan juga bila earning report sama ada dah berlaku ataupun belum. Buat masa ni saya boleh kata bullish juga untuk KLCI. Indeks terusnya ada finance. Daripada tahun 2020, finance agak cantik pergerakan dia. Dia tak berapa jatuh dan dia yang banyak support kita punya KLCI. Pergerakan dia boleh kata agak cantik, dan buat masa ni dalam time frame daily kita dapat lihat masa quarter 2 lebih kurang bulan Mac ada rejection daripada buyer side dan membawa balik ke atas, dan sekarang price mungkin akan berlega-lega sekitar RBS ini dengan resisten yang dah kita dapat tengok sekarang lebih kurang 17,000 K punya mata. Indeks terusnya adalah Plantation. Plantation lebih kurang macam minyak kita ataupun energi. Dalam weekly candle kita dapat tengok ada sedikit rejection ataupun technical rebound yang berlaku dari awal bulan Julai, dan sepanjang sebulan Julai kita dapat tengok kenaikan yang berturut-turut. Dan sekarang price ada di bawah resisten yang agak kuat lah buat masa ni. Saya ambil kira ni sebagai candle yang most touches dan closing cantik berbanding dengan ni, sebab yang ni saya anggap sebagai noise. Dalam daily candle, kalau kita zoom in, kita tahu satu adalah resisten yang agak utama adalah di kawasan sini. So price dapat breakout and then retest balik. So setiap kenaikan perlu ada penurunan untuk membentuk pergerakan zigzag yang cantik dan healthy lah. So dalam masa sekarang kita punya index Plantation agak tinggi dekat dengan resisten, dan sebarang rejection yang berlaku di kawasan resisten mungkin akan membawa turun balik dan teruskan penurunan yang lebih ke bawah. Kita tak tahu lagi, cuma buat masa ni saya rasa ada few catalyst yang agak memberangsangkan untuk Plantation. So mungkin boleh diperhatikan untuk minggu depan. Indeks itu adalah energi. So energi daripada 2020 kita masih fail untuk bullish. Setiap kali ada kenaikan kita ada penurunan, dan kalau kita tengokkan sekarang punya pergerakan move dia ni lebih kita boleh anggap sebagai double top. Jika kita compare kawasan sini dan
kawasan yang dah berlaku lebih kurang bulan Jun hari itu. So sejauh mana dia boleh naik, saya tak pasti, bergantung kepada sentimen minyak dunia dan anyway dia adalah downtrend. Boleh assume macam tu. So even pada closing hari Jumaat tu dia masih cuba untuk mencari support yang kukuh, belum ada nampak lagi lah. Indeks terusnya kita ada healthcare. Bagi saya tak ada apa-apa sangat yang menarik. Kalau kita kecilkan time frame, mungkin kita akan nampak sedikit perubahan yang dah berlaku, cuma dia mungkin lebih kepada short term trade lah, bukan masanya untuk invest ataupun mencuba mencari peluang dalam keadaan yang agak bearish, yang agak kuat lah dalam healthcare ni. Indeks terusnya adalah utilities. Dalam weekly candle dia memang adalah satu indeks atau sektor yang agak bearish, agak kuat bearishnya, dan setiap kenaikan dia ada jatuhan yang lebih dalam daripada sebelum, dan kita tak nak ambil apa-apa position dekat sini disebabkan dia berpotensi sangkut di lower high dan dia akan membuat new lower low, kecuali kita dapat take price action yang agak cantik di kawasan RBS. Kecilkan time frame dan kita tahu di sini adalah kita punya lower low dalam apa yang kita nampak dalam screen sekarang. So kalau utilities ada gain, kita nak lihat apa yang berlaku di kawasan sini. Berlaku di kawasan yang akan berlaku minggu depan. Kita harapkan macam tu. Kita nakkan candle dapat relax dan candle dapat balik ke atas. Mana dia ni? Kita nak dia naik atas. Baru kita assume this is a yellow dan sebarang kenaikan yang melebihi daripada resistance sebelum sebagai high kita, dan baru kita boleh perhatikan counter utilities. Terusnya adalah construction. Dalam time frame weekly, dia ada satu bagi saya agak menarik lah, sebabkan dia adalah sideways dan dia ada candle yang kita anggap sebagai confirm lower low dan kita anggap sebagai high sahaja kalau kata dalam time frame yang panjang lah. Cuma kalau kita kecilkan time frame kita akan nampak bulan Mac ada kenaikan yang agak kuat, dan selepas dia dapat capai resisten yang agak kritikal, dia retrace dan dia teruskan kejatuhan sehinggalah pada baru-baru ini bulan 7 dia dah start ada balik kenaikan dan sekarang price masih sangkut di kawasan resisten yang agak kuat dulu. So, yang ni mungkin kita perlukan banyak catalyze untuk dia buat kenaikan yang lebih tinggi. So, kemungkinan permainan dia adalah di sekitar 150 sampai 160. Dan kebanyakan construction punya counter agak berat. So, untuk investor mungkin boleh start cari position. Untuk trader, follow your trading style lah. Communication panjang ini terbentuk, kita boleh katakan sebagai downtrend. Dia jatuh dan dia punya, kita boleh assume 600 mata sebagai point yang agak kuat untuk sebagai dia punya resisten yang buat masa ni. So setiap kenaikan ni sekarang kita dah dapat lihat candle action dia dah start mengecil dan kita boleh assume yang dia dah agak melemah. Dalam daily pun kita boleh anggap benda yang sama. So actually dalam daily pun kita dapat tengok yang chart dia sebenarnya dah ada structure uptrend, cuma kita tak nak terbeli di kawasan atas dan kita tertinggal di atas tanpa direction yang lebih clear ke atas lah. Kita tak mau benda tu. So
kita boleh assume yang dia adalah possible bull trap kalau dia tak dapat lepas di kawasan 600 mata. Consumer sector dalam weekly boleh assume mungkin ada reversal sebabkan kalau kita consider panjang punya duration, sebab stock trading adalah satu benda yang panjang, dia bukannya masuk hari ni esok jadi macam ni. So kita assume this is lower low, kita ada higher low. Terus panjang perjalanan ni mungkin macam-macam cerita kita boleh ada. So sekarang kita ada di atas support 2020 lagi. Sebarang kenaikan kita perlu tunggu kawasan yang tunggu candle yang agak cantik di kawasan 588 sampai 591 untuk pastikan yang dia dapat membuat kenaikan dan dia dapat beat resisten yang lama untuk membuat meneruskan kenaikan yang sekarang ni lah. Kalau tak, kita boleh assume ke reject, kita mungkin akan terus ke bawah. Rusdi Syam, tolong jangan mute saya nak cakap susah nanti. Kesian kawan-kawan lain. So, untuk consumer dulu pun dia ada juga buat kenaikan, tapi boleh assume sepanjang kenaikan dia ada penurunan dan dia ada kenaikan, sehinggalah sekarang kita boleh kata yang ini adalah downtrend lah. Sepanjang 511 hari ataupun 73 bar untuk weekly, sepanjang perjalanan dia adalah downtrend. Cuma setiap kali penurunan dan kenaikan ni kita akan dapat tengok certain counter yang ada structure uptrend, kita boleh cuba masuk. Kalau tak ada, jangan masuklah consumer sector ni. Dalam daily dia agak okey, cuma kenaikan yang agak banyak candle hijau tanpa merah saya tak berapa minat. Disebabkan kita tak nak jadi apa yang berlaku dekat sini lah. Untuk saya punya personal opinion. Industrial product, okey. Ini antara sektor-sektor yang agak menarik sepanjang 2 minggu sudah, tak silap saya. Dan banyak juga kawan-kawan yang share chat menarik untuk counter-counter macam ni. Industrial product kita tahu dia dah break 2021 punya support yang dia dah create dekat awal tahun 2021, and then kita boleh assume this is lower low. Cuma kita boleh kata anything yang dapat break back candle kita boleh anggap sebagai reversal, dan sekarang kita ada banyak pancaroba untuk teruskan kenaikan. Industrial product kita boleh tengok dia mungkin macam kita tengok Dow Jones juga lebih kurang. So dia masih fail to stay bullish, tapi structure wise kita ada kenaikan yang agak cantik. Kita ada continuation dekat sini dan kita ada possible reversal akan berlaku dalam masa terdekat. So kita ada few kawasan yang mungkin kita boleh assume berlakunya strong support ataupun rejection yang akan berlaku, sama ada di kawasan 182 ataupun ada candle yang breakout ini adalah 178. So, kalau ada counter-counter yang menarik ataupun indeks ni start stagnant di kawasan-kawasan ni, possible boleh start create trading plan dan kita cuba untuk take the profit kalau pergerakan ni masih boleh ke atas. Sebab in case kalau dia dapat bertahan di RBS 2 yang saya marking ni, kita assume dia akan menuju ke resisten yang kedua seterusnya lah. Sebab structure kita, biasa structure dia cerita structure ni dia lebih macam yang Cikgu Hasbi bercakap. As long kita jumpa higher low, kita jumpa higher high, kita akan dapat gain yang lebih kuat berbanding kita mencari masa dia tengah buat higher high. So, chart yang cantik kita nak ada pergerakan yang macam ni. Industrial product bagi saya menarik untuk minggu ataupun bulan 8 ni. So, boleh cuba perhatikan kalau siapa-siapa yang masih belum ada counter. Properties, dalam weekly properties
sepanjang hidup dia, kita boleh anggap ini adalah high low pertama yang besar dia. Tapi dia break kita punya support area yang agak kuat, area 665, dan kita rasa belum ada lagi, saya tak rasa ada lagi ada apa-apa benda yang menarik untuk diperhatikan. Cuma kita boleh kata sepanjang perjalanan dia dari Oktober 2021 sampai sekarang, setiap kenaikan dia ada kejatuhan balik. Dan dalam time frame kecil, dia lebih kurang macam, tak silap tadi, industrial product. So kita ada pergerakan yang bergerak di atas trend line. So as long dia tak breach kita punya trend line, kita boleh assume pergerakan mungkin boleh sambung ke atas. Kalau dia tak dapat bertahan, berkemungkinan dia adalah satu cycle untuk ke bawah dan akan membentuk kita punya, dia akan completekan kita punya reversal untuk ke bawah balik lah. Dan terusnya adalah transportation. Okay. Transportation sepanjang 2020 sampai sekarang, saya conteng yang terdekat saja sebab sekarang ni kalau ikutkan kita dalam market crash, so tak perlu kita tengok panjang punya view, cuma kita nak consider pergerakan yang besar dia macam mana. So, dalam pergerakan yang besar weekly dia, kita dapat tahu, kita tahu yang ni adalah kita punya lower low. So dia dah beat dua resisten yang agak kuat dan price stagnan di kawasan yang kita boleh assume this is continuation ke bawah hari itu. Soalan dia, macam mana pergerakan yang ke depan? So, kalau kita tengok dalam time frame kecil, kita ada lower low, kita ada high, bila dia dapat beat kita punya resisten lama, dan dia dapat buat reversal di sini, kita boleh katakan ini sebagai higher low. Dalam structure yang biasa cikgu Hasbi share, kita ada lower low, kita ada lower high, kita ada lower low, kita ada lower high, dan kita ada high. Sehinggalah high ni dapat beat kita punya lower high, which is apa yang tengah berlaku sekarang. Dan nak mencari entry bila dia return dan tak breach kita punya high yang lama, dan dia dapat buat ke atas balik. So buat masa ni, apa yang saya nampak, dia perlu dua move yang agak kuat untuk lepas kawasan 830. Sebab ini adalah banyak candle yang berkapit dekat sini. Overall, jangan salah sangka, overall dia adalah downtrend. So kita tak nak terkena dekat counter-counter ataupun sektor-sektor yang downtrend. Basically semua sektor dalam bursa adalah downtrend, cuma kita nak mencari yang ada potensi untuk reverse daripada bottom, dan kita set kita punya expectation supaya kita tak nak ke bulan terus, kita at least kita cari mana-mana resisten yang ada lah. Indeks seterusnya adalah teknologi. Yang ni agak menarik bagi saya, dia dah breakdown trend line dalam weekly time frame. Dalam mengambil kira daripada 2020 sampai sekarang, yes, dia memang downtrend. Dan kalau kita lihatkan daripada candle weekly, kita tahu dah ada reversal from bottom, dan dia dah retest balik kawasan-kawasan yang critical disebabkan adanya rejection daripada buyer side. Kita tukar kepada daily dan kita tahu sama macam tadi punya konsep untuk structure, kita ada low low, kita ada high, kita ada high low, dan dia dapat beat kita punya resisten yang di kawasan sini satu, dan di kawasan sini pun satu. So setiap kali ada penurunan dan dia dapat buat kenaikan, kita gelar itu sebagai high low. Buat masa ni price agak berisiko untuk jatuh disebabkan spread candle dia yang semakin tak seragam. Kita boleh anggapkan major trend resistance untuk dia berubah adalah di kawasan 70 mata lebih kurang. So, selagi mana candle tak dapat break ataupun breach 70, kita belum ada position untuk long player lah. Untuk short term trade mungkin dah ada dah dengan candle formation yang macam sekarang ni.
So saya rasa untuk indeks dah habis dah. Yes. Tak ada apa-apa soalan daripada kawan-kawan, saya teruskan kepada kaunter-kaunter pilihan ataupun kaunter-kaunter kajian saya sebab saya tak ada pilihan kaunter. Firdaus, tadi yang Firdaus buat kopi candle tu macam mana? Yang ni Tadi Firdaus kopi. Ya. dia dekat nombor 2 daripada bottom ni, kawasan prediction and measurement. So kita ada go speed, dia akan copy kita punya handle lah. Ulang balik macam mana? Nampak tak kat skrin saya sekarang ni? Okey, nampak. So ada satu lagi, saya pun dah lama tak pakai bar pattern ni. Mungkin dia pun yang ni pun adalah Ghost pattern tu? ghost pattern ataupun bar pattern. So kita boleh terbalikkan dia ke kita nak rasa gembira sekejap macam ni ke, boleh juga. Dia ada dua lah. Satu adalah ghost pattern, ghost speed. Satu lagi adalah bar pattern, bars pattern. Berapa tanya tadi? Boleh ikut Kak? Okay, dia yang tersejuk. Kira okey lah tu. Okay, seterusnya, counter-counter seterusnya adalah yang saya kaji, tapi yang mungkin ada beberapa kawan dalam ni yang dah tadi sama-sama. Kebanyakan dia adalah counter daripada teknologi dan industrial product, disebabkan itu antara yang dah nampak trend berlaku, yang dah banyak berlakunya perubahan trend. Untuk UWC, saya pilih dia disebabkan struktur dah terbentuk, cuma kita dalam kawasan resisten yang agak besar. Kalau kata minggu depan tak ada aral melintang, saya harapkan at least hujung minggu tu dia dapat close above resistance lah, untuk confirmkan ini adalah higher low. Kalau tak, mungkin dia akan turun balik ke kawasan RBS. Untuk counter seterusnya, saya ada KGB. Ini bulan berapa ni? Mei. So QR pun nak release. So anything yang saya cakap tadi dalam FBNK LCI, kita bulan 8 ni banyak counter yang akan release quarter report. So kalau tak biasa dengan quarter report rally, jangan expose capital yang besar untuk market sekarang ni lah. Kalau kita dah familiar ataupun dah dapat cari position dalam masa dia tengah sideway ni, yang tu bagus untuk hold. So kita boleh sell on strength masa ada bull rally untuk KGB saya pilih disebabkan structure wise yang agak clear. Dia dah dapat break resistance dalam pergerakan dia yang downtrend, ini downtrend, dan price mungkin akan revisit balik 1250 sampai 1190. Kita boleh expect ada kebocoran dan candle yang ada reaction daripada bawah untuk KGB. So pergerakan dia ke atas saya nampak agak kuat disebabkan dia dapat buat kenaikan dengan volume yang tinggi ataupun transaksi yang tinggi, dan dia teruskan kenaikan. Target saya untuk KGB, kalau kata saya nak masuk, mungkin saya akan cari di kawasan-kawasan masa dia tengah merah ni lah. Saya tak nak cari masa dia tengah hijau. Tahun seterusnya adalah SAM. Okay, SAM dia sebenarnya dia dah jalan dah, cuma buat masa ni kita dapat kenal yang ni adalah reversal candle. Cuma berapa jauh dia nak reverse, yang tu kena guna masing-masing punya ilmu untuk cari entry, sama ada gunakan Fibo ataupun candle itself. So kalau kita tengok dalam sepanjang trend dia, kita tahu somewhere around 3.8 adalah kita punya SPR yang lama, dan dia dapat teruskan kenaikan pada 1 Ogos atau Isnin baru ni dengan spread candle yang besar lah. Dan resisten yang selepasnya dia dapat break adalah area 4.4, dan sekarang candle return balik dekat 4.4, sama ada dia dapat buat sideway dekat sini untuk buat strong support
ataupun dia terus ke bawah, itu kita kena tengok market action sendiri. So ini pilihan ketiga. Counter seterusnya adalah Kobe. Saya pilih dia disebabkan ada bullish divergence daripada weekly, mungkin nampak sikit lah kot. So tak nampak, kita pakai daily, tak ada masalah. So dalam daily kita ada momentum yang menguat walaupun harga makin menurun. So saya ambil ini sebagai counter study disebabkan sama macam UWC, sama macam counter-counter yang saat lagi saya akan sambung lagi, disebabkan dah ada break resistance yang penting. So anything yang dapat break resistance, saya akan watch list dan saya akan cuba cari entry masa dia jatuh lah. Buat masa ni Kobe dia dah berada di kawasan-kawasan penting untuk jatuh balik. Kalau dia tak dapat naik, dia akan jatuh. Cuma jatuh jauh mana, kita kena tunggu jugalah. Biasanya ini pun tak silap saya ada quarter report yang keluar dalam minggu ketiga atau minggu keempat bulan ni. Seterusnya adalah Greatech. Greatech dia punya perjalanan agak sideways, cuma dia dah dapat break resistance yang agak penting ataupun lower high yang lama kawasan 3880. So hari Khamis ada volume yang besar push naik. So ini adalah mungkin satu counter yang kita boleh study untuk T4 konsep kalau dia tak jatuh melepasi 3.88, sebab dia pernah berlaku breakout juga dan penurunan dia jatuh sehingga dia punya equal low balik. Kita kena tunggu benda macam ni. Agak menarik bagi saya sebab kalau saya nampak range dia agak besar untuk main, maksudnya sebabkan harga-harga dia yang tinggi, setiap closing block dia adalah satu move yang possible untuk kita gain dalam dia punya permainan lah. Counter seterusnya Ncom, yang ni actually kita boleh assume possible ini adalah lower high daripada sepanjang penurunan dia, sebabkan ada reversal candle tapi kita tak boleh kata dia terus reverse, sebab dari sepanjang jalan hidup dia adalah uptrend. Okay, so kejatuhan dan kenaikan itu adalah asam garam counter. Kita tak nak judge terlalu cepat, cuma kita nak mencari entry dan at least kalau kata dia dapat reverse balik ke atas, itu adalah satu perubahan trend yang baru lah, sebab kita tahu daripada bulan 3 tahun ini dia punya kejatuhan dah melebihi lebih kurang 40% lebih kurang. So kalau kita rajin study ataupun kita tengok chart betul-betul, setiap kejatuhan yang maksimum dan kita dapat cari first starting reverse dia, kita berkemungkinan untuk dapat balik lebih kurang banyak tu jugalah. So kalau tak nak ambil sini, kita ambil sembang kosong kita mungkin dekat sini. So anything yang jatuh banyak ni, possible kita boleh dapat balik banyak tu. So buat masa ni dia bukan ada entry, cuma dia bukan ada entry, kita tahu dia ada reversal dekat sini dan dia ada reversal candle high complete dekat sini juga. Cuma kita nak mencari masa dia membuat balik sideways sehinggalah ada bull candle yang confirm yang gerakan itu adalah untuk ke atas. Buat masa ni mungkin risiko kita agak clear, sebab kita tahu kalau kita ambil somewhere around here 69 sen ataupun RM1, kita punya stop sepatutnya bawah ataupun jangan lebih daripada kawasan yang kita dah marking 96 sen ni lah. So itu adalah cara untuk mencari entry counter yang mungkin baru nak reverse ke atas balik. Counter seterusnya adalah Hexstar. Okay, yang ni sebab dia adalah sektor yang sama dengan Ncom. Dua-dua ni tak pakai chemical. Saya biasa spot by sector juga. Dalam weekly chart, dalam weekly chart kita boleh kata dia adalah uptrend.
Dan okey, kalau kita katakan 1.78 sebagai lower high pun boleh untuk sebabnya adalah weekly, tapi kita considerkan juga kita punya higher low 1.32 masih terjaga, 1.42 masih terjaga, 1.52 masih terjaga. So kalau kata yang ni adalah lower high, kenapa ada rejection yang cukup panjang dekat minggu lepas? Kita boleh tengok dalam daily time frame, kita tahu dah ada reversal dan dia dah break resistance 1.64. Jika price tak lepas daripada 164, kita boleh expect pergerakan adalah macam ni. So target pertama mungkin kawasan sini ataupun 1.7 untuk yang buat masa ni lah, sebab kita tak tahu ke depan. So risiko mungkin agak tinggi, tapi kita kena tunggu sebab ini adalah counter yang agak banyak jarum jugalah buat masa ni. Okay. Counter seterusnya adalah Fiamma. Okay. Fiamma kita besarkan dia punya pergerakan. So Fiamma agak menarik disebabkan dia adalah counter yang sideways dan uptrend. Kalau siapa familiar, saya memang mencari jenis sideways dan uptrend. So dalam daily time frame, kita tahu dia punya sideways start break masa bulan Mac, dan dia rehat lebih kurang, tak silap saya 2 bulan juga kot. Yes, 2 bulan ke 3 bulan lebih kurang dia dah buat. Dalam apa yang kita nampak, dia dah buat lower high, lower low, lower high, lower low, sehingga dia buat high, and then price tak jatuh dah ke lower low. Dan kita nak confirmkan yang ada entry adalah apabila berlakunya candle yang dapat break kita punya lower high. So in between this moment pun dia masih juga mencari support yang baru. So yang saya dapat identify, support dia adalah area 90 sen. So daripada 90 sen dia dapat break kita punya resistance pertama 92 pada hari Khamis, and then hari Jumaat dia terus pergi. Cuma sama ada dia boleh pergi terus ataupun tak, dengan berbakikan lebih kurang 7% untuk ke 52 weeks high, tak silap saya, ataupun all time high dia. Ini adalah all time high punya region lah. So possible dia nak pergi tu ada, cuma buat masa ni mungkin belum ada entry. Dia berkemungkinan boleh repeat balik apa yang dah berlaku dalam tempoh tak silap saya dah ni lebih kurang seminggu lebih. Dia boleh retrace dulu, dia boleh buat macam ni, dia jadi menyampah, sehingga dia dapat naik lagi sekali. Dan kebetulan juga ini adalah trendline dia, boleh juga dia jadi macam tu. Ini pun adalah counter-counter yang saya pilih disebabkan stop dia tak berapa berat. Snake yang ni kalau kita zoom out pun sama, dia adalah counter uptrend. Uptrend maksudnya daripada post kita punya market crash 2020 sampai sekarang dia adalah uptrend, cuma dia sideways di atas. Dia ranging daripada lebih kurang 70 sen, break 70 sen, jatuh 70 sen. Inilah antara orang cakap counter sideways, yang nama pun sideways kan. So dia punya collection agak lama. So dia collect lebih kurang 511 hari trading day. So dia dapat break kita punya major resistance yang mungkin saya assume kat kawasan 825 pada hari Jumaat baru-baru ni. Adakah ada entry? Belum, bagi saya tak ada entry lagi, sebab dia boleh buat apa yang berlaku dekat sini. Daripada pergerakan yang kita nampak ni, saya punya target adalah sekitar 93 sen ataupun 94 sen peak untuk satu cycle, sehingga dia buat balik higher low, dan seterusnya kita tak tahu apa nak jadilah. So, untuk CI Snake, kita tengok monthly chart pun adalah counter yang baru break dia punya 52 weeks high area 820. So siapa-siapa yang nak mencari counter momentum adalah macam ni.
Siapa yang tak biasa dengan momentum, study betul-betul. Habislah. Okay. Kita coba masa ni. Terima kasih kerana sudi membuka telinga mendengar apa yang saya cuba sampaikan lah. Semoga ada sedikit pertambahan. Kalau kata ada yang tak faham ataupun nak tanya soalan boleh juga. Tapi saya tak ada banyak yang saya tahulah. Okey. So, saya rasa sampai sini sahaja. Terima kasih banyak semua kawan-kawan. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan dalam Bursa. Buat semua. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Apa tu? Habis dah? Ada lagi tapi tak ada orang tanya, kita habiskan lah. Ada apa tu Tuan Ali? Saja bertanya khabar. Alhamdulillah. Ura nak explore US betul ke Fidas? Ini tengah record lah bang. Abang Ali bakar tu. Tak ada lah. Dia setia dengan bursa lagi buat masa ni senang sikit. Abang Ali reminder terbaik. Betul-betul. Reminder scammer.